Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama Viral hari ini untuk memaparkan info viral dalam dan luar negara yang tentunya terhangat di pasaran pada masa kini. Sebelum itu, jangan lupa like, share dan subscribe supaya anda tak ketinggalan berita-berita atau info terbaru. Viral hari ini memaparkan penyelamat kesan, bunyi bising dalam air, di kawasan pencarian kapal selam. Boston, pengawal pantai Amerika Syarikat AS, mengesahkan pasukan penyelamat yang mencari kapal selam pelancong hilang berhampiran bangkai kapal Titanic di Atlantik Utara, mengesan bunyi bising dalam air, di kawasan pencarian. Semua komunikasi terputus dengan kapal sepanjang 6.5 meter itu selepas mereka berlayar Ahad lalu untuk melihat bangkai kapal penumpang Britain, yang letaknya hampir 4 kilometer di bawah permukaan lautan. Kapal dan pesawat pengawal pantai Amerika Syarikat dan Kanada sedang meronda lautan seluas kira-kira 20,000 km persegi, lebih besar daripada negeri Connecticut Amerika Syarikat, untuk mencari kapal salam yang cuba menyelam kira-kira 400 batu dari pantai Newfoundland, Kanada. Menurut pengawal pantai Amerika Syarikat menerusi akaun Twitter rasminya, susulan bunyi dalam air di kawasan pencarian dikesan oleh pesawat P3 Kanada. Operasi ROV, kenderaan kendalian jauh, dipindahkan dalam usaha untuk meneroka asal-usul bunyi berkenaan. Sementara itu, tentera memaklumkan pencarian ROV setakat ini belum membuahkan hasil, tetapi akan diteruskan. Tentera Kanada dalam pada itu berkata data dari pesawat negara itu sudah dikongsi dengan pakar tentera laut Amerika Syarikat untuk memaklumkan rancangan pencarian masa depan. Kapal selam pelancong bernama Titan itu dilaporkan membawa 5 penumpang termasuk seorang jutawan Britain dan seorang taikun Pakistan dan anaknya. Syarikat pengendali, OceanGate Expeditions mengenakan bayaran $250,000, $1.162 juta untuk setiap orang. Pengumuman pengawal pantai Amerika Syarikat itu memberi petanda positif mangsa yang terbabit mungkin masih hidup. Bantuan menyelamat mencurah-curah dari seluruh dunia, dengan sistem WIN khusus untuk mengangkat objek berat dari kedalaman yang melampau selain peralatan dan kaki tangan bagi menyertai usaha menyelamat semalam, menurut Tentera Laut Amerika Syarikat. Pentagon berkata ia sedang mengerahkan pesawat C-130 ketiga dan 3 C-17 manakala Institut Oceanografi Perancis mengumumkan robot bawah air laut dalam dan pakarnya akan tiba di kawasan itu hari ini. Ini adalah pencarian yang sangat kompleks dan pasukan bekerja sama sepanjang masa untuk menurunkan semua aset dan kepakaran yang ada secepat mungkin, kata Kapten Pengawal Pantai Amerika Syarikat, Jamie Frederick kepada pemberita. Secara logiknya, sukar untuk membawa aset kerana ia memerlukan masa dan penyelarasan, katanya. Pasukan penyelamat menganggarkan penumpang mempunyai kurang 2 hari sebelum kehabisan bekalan oksigen berdasarkan kapasiti kapal selam itu mampu menampung sehingga 96 jam udara kecemasan. Terdapat kira-kira 40 jam udara bernafas yang tinggal berdasarkan laporan awal itu, katanya. Usaha menyelamat dipertingkatkan apabila dokumen Mahkamah Satu Kes Saman pada tahun 2018 terbongkar yang mendakwa bekas pengarah operasi Marin OceanGate Expeditions dipecat selepas dia membangkitkan kebimbangan keselamatan mengenai Titan. David Lockridge menyatakan reka bentuk Titan masih di peringkat eksperimen dan belum uji dalam pemfailan mahkamah. Titan terputus hubungan dengan permukaan kurang daripada 2 jam selepas berlepas, kata pihak berkuasa. Di atas kapal selam itu ialah warga Britain, Hamish Harding, ahli perniagaan Pakistan Shahzada Dawood, anaknya Suleiman, ketua pegawai eksekutif OceanGate Expeditions, Stockton Rush dan pengendali kapal selam Perancis, Paul Henry Nargeolet, digelar petik terbalik Mr. Titanic kerana kerap menyelam di tapak berkenaan. Dalam mesej Instagram yang disiarkan sejurus sebelum perjalanan mereka, Harding berkata tingkap telah dibuka selepas beberapa hari cuaca buruk dan dia bangga menjadi sebahagian daripada misi itu. Disebabkan musim sejuk terburuk di Newfoundland dalam tempoh 40 tahun, misi ini mungkin menjadi misi pertama dan satu-satunya misi ke Titanic pada tahun 2023, tulisnya. Harding, 58, bukan orang asing dengan aktiviti lasak dan mempunyai 3 rekod dunia Guinness atas namanya.
Tahun lalu, beliau menjadi pelancong angkasa lepas melalui syarikat Blue Origin pengasas Amazon Jeff Bezos. Sementara Shahzada dan Sulaiman Daud yang berasal dari salah satu keluarga terkaya di Pakistan, mengendalikan konglomerat Ingro yang beribu pejabat di Karachi, dengan pelaburan dalam tenaga, pertanian, petrokimia dan telekomunikasi. Mike Reiss, seorang penulis televisyen Amerika yang melawat kapal karam Titanic pada kapal yang sama tahun lalu, memberitahu BBC pengalaman itu membingungkan. Tekanan pada kedalaman itu seperti yang diukur dalam atmosfera adalah 400 kali ganda daripada paras laut. Kompas itu serta-merta berhenti berfungsi dan hanya berputar. Jadi kami terpaksa berpusing-pusing di dasar lautan, mengetahui Titanic berada di suatu tempat di sana, kata Reiss. Beliau berkata semua orang sedar tentang bahaya itu. Anda menandatangani dokumen pengecualian sebelum anda meneruskan dan ia menyebut kematian sebanyak 3 kali pada klausa berbeza di halaman pertama, katanya. Titanic melanggar bongkah ais dan tenggelam pada 1912 ketika pelayaran sulungnya dari England ke New York dengan 2,224 penumpang dan anak kapal di dalamnya. Lebih 1,500 orang mati dalam kejadian itu dan bangkainya ditemui pada tahun 1985 dan kekal sebagai tarikan untuk pakar nautika dan penyelam. Tanpa mengkaji kapal selam yang hilang itu, Profesor Kejuruteraan Marin di University College London, Alistair Gray, mencadangkan dua senario yang mungkin berdasarkan imej Titan yang diterbitkan oleh akhbar. Beliau berkata jika ia mempunyai masalah elektrik atau komunikasi, ia mungkin timbul dan kekal terapung, serta menunggu untuk ditemui dan dengan mengambil kira kapal itu dilaporkan boleh dibuka kunci dari luar sahaja. Senario lain ialah badan kapal itu terjejas akibat tekanan tinggi yang menyebabkan kebocoran, prognosisnya tidak baik, katanya dalam satu kenyataan.